Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Awani Khas dan kita akan terus membincangkan, terus mencari di manakah MH370 dan pada malam ini kita akan melihat dari perspektif bagaimana pelbagai agama di negara kita bersatu solidariti untuk MH370 dan kerana kita sedia maklum juga pelbagai usaha sudah dilakukan oleh pihak berkuasa dalam usaha mencari dan menyelamat dan kita sudah memasuki hari ke-10. Pihak berkuasa sudah mengarahkan dua koridor utama dari Kazakhstan hinggalah utara Thailand, kawasan utara, koridor utara, manakala dari utara Sumatera ataupun Indonesia hinggalah selatan Lautan Hindi, satu kawasan yang luas dan melangkaui beberapa buah negara. Pastinya cabaran besar menunggu bagi pasukan mencari dan menyelamat, tetapi itu tidak memberhentikan usaha kita dalam pelbagai cara. Kita boleh berdoa, kita boleh berharap dan apa jua cara sekalipun. Dan untuk membincangkan perkara ini, tiga orang tamu di studio sudah bersama saya pada malam ini untuk menyatakan solidariti untuk mencari MH370. Jadi membincangkan perkara ini, di sebelah kiri saya Saudara Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, Penolong Setiausaha Agong Angkatan Belia Islam Malaysia ataupun ABIM. Di sebelah Saudara Ahmad Fahmi, Saudara Jacob Simon, Setiausaha Kumpulan Persahabatan Khidmat Antaragama. Selamat datang Brother Jacob. Dan di sebelah kanan saya Profesor Dr. Shures Govin, Presiden Satya Sai Baba Council Malaysia, pengurusi Kumpulan Persahabatan Khidmat Antaragama. Kerana kita tahu FGIS ini akan menganjurkan satu program keagamaan esok di Masjid Sultan Zainal Abidin, Sultan Mizan Zainal Abidin di Putrajaya untuk menyatakan kesatuan kita, berdoa, berharap untuk di manakah MH370. Mungkin saya mulakan dengan saudara Ahmad Fahmi, kerana kita sudah memasuki hari ke-10 dan kita sebenarnya mahukan jawapan yang tertentulah. Apapun takdirnya, sama ada masih hidup ataupun mati, ataupun apapun keadaannya, kita mengharapkan sesuatu petunjuk. Dalam konteks kita sebagai orang Islam, kita mahukan sesuatu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini tidak mengganggu kita untuk menggalakkan rakan-rakan lain dalam pelbagai agama di negara kita untuk bersama-sama duduk bersatu dalam hal ini. Mungkin untuk awalnya. Baik, terima kasih kerana sudi untuk jemput kami untuk bincangkan satu isu yang saya rasa bukan lagi isu nasional semata-mata tapi isu dunia. Dan ini peranan yang perlu dimainkan oleh Malaysia oleh kerana kita sebagai negara yang diperhatikan. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat majoriti, khususnya mewakili kelompok Muslim di dunia ini juga, antara lain peranan yang kita boleh mainkan dalam hal ini, selain kita menunjukkan solidariti kita kepada mangsa-mangsa, baik kawan, sahabat dan juga keluarga yang sedang menantikan status terbaru dari semasa ke semasa, saya rasa tanggungjawab dan juga peranan yang dimainkan oleh semua bukanlah kata-kata cukup, tetapi perlu ada. Dan doa itu kita sebut sebagai satu senjata yang paling utama untuk kita katakan sebagai terjemahan rasa rendah diri kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam beberapa hari ini di Kuala Lumpur sebagai contoh telah turunnya hujan 2-3 hari ini oleh kerana mungkin peranan doa yang dilakukan, solat istighfar yang tanpa henti dan ini antara lain saya rasa perlu juga sebagai masyarakat yang prihatin tentang hal ini kita menganjurkan program yang seperti itu, tetapi kita melibatkan juga sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang bukan beragama Islam tetapi mereka juga menyuarakan keprihatinan dalam hal ini. Sebab itu esok pada hari Selasa kita menganjurkan satu perhimpunan, selain daripada kita melakukan solat hajat selepas daripada solat maghrib, kita memanggil rakan-rakan kita daripada pelbagai agama utama di Malaysia ni untuk kita tunjukkan solidariti kita terhadap MH370 ini. Persahabatan Khidmat Antaragama ataupun FGIS bukan perkara baru. Pelbagai aktiviti program sudah dilakukan, bukan hanya kerana kehilangan MH370 tapi kebetulan ini mungkin merangsang untuk kita duduk kataupun semeja berbincang, mencari kataupun jalan penyelesaian dalam bentuk spiritual. Mungkin Saudara Jacob Simon, mengapa dalam konteks ini kita perlu lupakan sejenak perbalahan kita dalam hal-hal perpecahan kita, tentang etnik kita, tentang agama kita, tentang perbezaan ideologi politik, kerana kita sudah kataupun begitu banyak persaingan, perbalahan, perpecahan
sejak sekian lama ini, terutamanya lebih-lebih selepas pasca orang kata pun Pilihan Raya Umum ke-13 Mei tahun lalu. Jadi mungkin ini sebagai satu hikmah juga. Ya, betul Saudara Niza. Terima kasih menjemput kami ke sini. Sebelum ni biar saya give a brief description pasal FJIS. FJIS ni sebenarnya ditubuhkan 12 tahun sebelum ni. It so happen coincidence. Ini ditubuhkan selepas insiden 9/11. And pada masa itu Profesor Suresh sebagai pengurusi FJIS kami ini dengan penasihat Datuk yang berbahagia Datuk Dr. Jaga bersama-sama melihat kepentingan bagi menyatukan pihak-pihak daripada semua agama supaya ada persefahaman untuk membawa kita bersama. So FJIS ni 5 kumpulan yang utama iaitu nombor 1 ia memang ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia. Daripada Buddhist Mahavihara, Malaysian Hindu Sanggam, Gurdwara Council and Council of Churches Malaysia bahagian wilayah. So kami telah melakukan beberapa aktiviti, dah banyak aktiviti kita ada. Kalau kita pun ada actually a profile book. Betul. Pasal aktiviti yang kita kompilasi pelbagai aktiviti yang sebelum ini sebahagian daripada aktiviti yang kita telah lakukan adalah seperti kem perubatan, handicap fun day di Melaka, dan baru-baru ini dalam masa 2 tahun lepas ni kita telah menubuhkan kumpulan orkestra dan juga drama. Saudara Niza mesti kalau ada opportunity kena boleh tengok kena tengok. Okey, tentang insiden MH370 kita terkejut, kita kebingungan, apatah lagi di kalangan ahli keluarga mereka hilang orang tersayang. Apa yang terlintas pada awal hari-hari awal kehilangan MH370 saudara Jacob? Macam seperti yang kita semua fikirkan, bila pesawat tu dilaporkan hilang, ramai di antara kita yang thought that dia akan terbabas ke atau crashed in the sea. Tapi selepas 10 hari ini dah berita dah tukar balik. So kami memang prihatin sebagai rakyat Malaysia, seluruh dunia mata berada pada kami. So it is our wish that we hope that we can pray together, from people from various religious groups come together and pray for them. So that is the main event untuk tomorrow. Dan ini mungkin sebagai satu titik mula ataupun mungkin sudah dilakukan tetapi tidak cukup kuat. Tapi ini mungkin menjadi satu platform yang kuat, Prof, untuk kita melihat bagaimana perbezaan kita dalam pelbagai isu, mungkin kita boleh bersatu dalam hal ini. Okey, kita rehat dahulu. Lepas ini saya nak minta pandangan Prof tentang ini. Kita jumpa lagi selepas ini. Solidariti untuk MH370, mungkin Prof. Dr. Suresh, kita sebuah bangsa yang hebat, kita selalu anggap begitu. Sejak kita merdeka 1957, kita jarang sekali diuji dalam krisis yang besar seumpama kita kehilangan MH370. Kita masih ingat, Prof mungkin masih ingat kita kehilangan pesawat kita di Tanjung Kupang. Mungkin pada 3 dekad, mungkin generasi ini tak tahu. Kita ada kemalangan pesawat juga di Tawau 1995. Dan kita tiada tsunami, kita tiada gempa bumi besar, kita tiada isu perang dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi negara-negara lain berlaku. Ini mungkin menjadi hikmah, mungkin menjadi tipping point bagaimana sebuah bangsa yang hebat mengalami suatu isu ataupun suatu kesukaran terlebih dahulu, barulah mereka akan bangkit menjadi sebuah bangsa yang hebat. Prof. Betul, sebab saya fikir bahawa walaupun kita sedih dan kita sedang mencari MH370, tetapi apa yang telah terjadi, atau satu kejadian ini seperti apa yang dikatakan boleh dijadikan sebagai satu hikmah yang untuk
capai satu tipping point bahawa inilah cara bagaimanakah kita dapat menyelesaikan masalah, bagaimanakah kita boleh bersama-sama. Jadi kejadian ini memberi kita peluang untuk tidak dapat lihat diri sahaja. Sebab itu besok kita akan berkumpul di mana? Di masjid bersama-sama dengan semua orang agama Kristian, Buddhis dan sebagainya, berkumpul bersama-sama dengan saudara kita untuk berdoa bersama-sama supaya kita dapat wujudkan semangat. That is what the most important thing, that spirit. So segala kejadian ialah satu ujian. Sekarang kita lihat negara kita, jerebu, kemarau, lagi MH370 yang kita cari, tiba-tiba kurang air sekarang, tidak 23 hari kadang-kadang rumah tidak ada air. Jadi dalam kejadian ini merupakan negara sekarang ini diuji. Dan di dalam ujian ini kita haruslah fikir bahawa bagaimanakah kita boleh mengatasi masalah ini, bukan mengadu-ngadu dan sebagainya, tetapi menggunakan fikiran kita, kebijaksanaan kita supaya kita dapat tampil ke depan sebagai satu bangsa yang orang boleh hormat pada kita. I think this is a good Tapi point. Prof, kalau kita imbau, kalau generasi Prof, generasi ibu bapa saya, ketika itu mereka tiada internet, mereka tiada media sosial, penyebaran maklumat mungkin terhad pada saluran TV atau radio atau surat khabar. Tetapi hari ini dengan komunikasi yang begitu pantas, real time, pelbagai rumus, spekulasi, teori dan sebagainya dilambakkan di laman sosial, mungkin ini menjadi satu batu penghalang. Tetapi itu tidak mematahkan kita untuk kita mencari titik pertemuan. Dan bagaimana kelompok-kelompok agama boleh menjadi satu kata pun platform penghubung? Betul, sebab tiap-tiap agama apa pun mengajar kita untuk sabar, untuk teliti dengan baik, untuk react, untuk respon dengan bijaksana. Sebab seorang yang mengikut agama, siapa-siapa agama pun, haruslah menunjukkan sebagai satu contoh kepada orang ramai bahawa orang-orang yang beragama bolehlah berkumpul masing-masing, tidak cakap, tidak hina, tidak kurangkan, dan kita boleh bekerja bersama. Kalau kita menunjukkan bahawa orang yang beragama bolehlah menjadi role model kepada negara, maka itulah sebab mengapa kita wujudkan FGIS 12 tahun sebelum ini. Sekarang 12 tahun selepas baru-baru ini kita telah wujudkan satu orkestra. Satu orkestra di mana belia-belia datang daripada semua agama, dan kita buat orkestra dengan permainan muzik tu, dan kita telah buat persembahan di banyak negeri atas permintaan Jabatan Perpaduan, dan kita telah buat tu menunjukkan bahawa kita boleh bergabung, kita boleh bekerja bersama. Dan bila kita pergi mana-mana pun orang mau perpaduan, orang suka. Jadi haruslah kita lihat semua kejadian seperti ini sebagai satu tipping point supaya kita dapat mengatasi segala kelemahan kita, dan lihatlah kepada satu wawasan yang besar. Okey, saudara Fahmi, kita lihat apabila kita diuji, kita kembali kepada Tuhan, kita kembali kepada Allah bagi orang Islam. Dan itu tidak orang kata pun kita nafikan. Apabila kita diuji dengan tiada hujan, begitu ramai orang melakukan solat hujan di mana-mana, di tempat-tempat lapang dan sebagainya. Ketika kita tipe musibah banjir dan sebagainya, begitu juga orang dengan sukarela menolong apa sahaja bantuan, makanan, minuman, barangan, tempat tinggal dan sebagainya. Tetapi apabila kita kehilangan pesawat kita MH370 dan satu dunia menumpu pada kita, mengapa kita tidak boleh bersatu dalam hal ini? Saya ingat ini satu disebutkan sebagai dalam kita menghadapi ujian ada hikmah, maksudnya di sebalik apa yang berlaku. Dan tentang daripada ini juga tidaklah kita mengatakan bahawa setiap musibah yang berlaku tu barulah kita nak react dengan apa yang ada. Dan kita rasakan bahawa setiap daripada apa yang berlaku ni kita perlu lihat dalam konteks yang pelbagai, merujuk pada apa yang Prof Suresh sebutkan tadi. Semakin beragama kita ini, sepatutnya semakin kita matang, semakin kita rasa bagaimana kita nak menghadapi situasi yang pelbagai. Kita melihat juga kepada rukun negara dalam konteks kepelbagaian majmuk yang ada dalam konteks rakyat Malaysia kita mengambil kira pandangan kepercayaan kepada Tuhan itu sebagai elemen yang penting. Jadi
kepercayaan kepada Tuhan ini, adakah kita melihat hanya dalam konteks ibadat yang bersifat ritual semata-mata, tetapi perlu diimplement dan diterjemahkan dalam segala tindakan, baik apa jua yang berlaku. Saudara Fahmi dan juga Saudara Jacob dan Prof, di Sarawak ni apabila kita memaparkan aktiviti reaksi orang ramai di luar sana, memohon, berdoa dan juga berharap tentang kembalikan MH370, mereka mahukan paparan semua kaum, semua agama. Mereka tidak mahu hanya orang Islam saja ditunjukkan ada solat hajat, tetapi mereka mahukan aktiviti di temple, di church dan sebagainya. Dan kami mengambil reaksi positif dan kami paparkan setiap inci, setiap minit program-program yang dihalakan, ditujukan untuk kita kembalikan MH370. Alhamdulillah kita mendapat respon yang baik di kalangan penonton kita, dan itu kita mahukan juga. Semoga program besok akan mendapat sambutan dan kita akan bincang perkara ini lagi. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam analisis awal ini, usaha Persahabatan Khidmat Antaragama ataupun FGIS untuk menganjurkan perhimpunan, perjumpaan dan solat hajat dan pertemuan di antara ketua-ketua agama dan juga rakan-rakan yang berlainan agama perlu dipuji. Esok malam 7 hingga 10 malam di Masjid Sultan Mirzan Zainal Abidin di Putrajaya, anda dialur-alurkan, tiada sekatan untuk anda pergi ke sana. Mungkin ini sebagai satu peluang Brother Jacob, untuk kita bukan hanya berkenalan. Saya rasa masa untuk berkenalan tu bila-bila kita boleh buat, tetapi untuk kita bersama dalam waktu kita sukar, kerana kita seringkali apabila kita akan mencari Tuhan apabila kita sukar, tapi waktu kita senang seperti mana Fahmi katakan tadi, kita lupa. Tapi itu tidak mengapa, itu tidak menjadi penghalang sebenarnya, supaya kita menjadi sebuah masyarakat ada ikatan yang kukuh, biarpun berlainan etnik, berlainan agama. Sebenarnya kalau kita lihat setiap agama, nilai-nilai on the surface sama, semuanya sama, common sense, common ground yang sama. So bila kita diuji seperti ini, kita semua akan berasa sedih sebab walaupun kita tak daripada agama yang sama, tapi bila katakan saudara Fahmi berada di dalam kesusahan, kita sebagai terasa, kita pun macam akan terasa satu badan jasad lah. Kalau sama. Sakit di sini pun sakit. Ya, betul. So dalam FGIS ini, itulah yang kita, objektif kita, bukan hanya untuk melakukan aktiviti bersama, tetapi pada akhirnya mewujudkan pengiratan bersama saudara-saudari dan juga persefahaman di antara agama kita. Kalau kita lihat 38 rakyat Malaysia di dalam pesawat ini, 12 anak kapal dalam pelbagai latar belakang. Ada orang Sarawak, ada orang Kuala Lumpur, ada orang Kedah, ada Buddha, ada Kristian, ada Muslims. Itu sudah cukup membawa maksud bahawa itu bukan satu perkara yang boleh kita sampingkan. Itu adalah satu kekuatan sebenarnya, dan dunia melihat kita, Prof, untuk kita mencari titik pertemuan dan menunjukkan dunia bahawa Malaysia adalah sebuah bangsa yang kuat, biarpun mereka diuji ketika ini. Dah masuk 10 hari, begitu lama proses mencari dan menyelamat, melibatkan 26 buah negara, tak pernah berlaku dalam usaha mencari satu insiden sebesar ini, operasinya, dan liputan media begitu hebat di luar sana. Tetapi kalau kita gagal menguruskannya, mestinya akan kita menerima padah apabila kita gagal menunjukkan kita sebuah bangsa yang resilient. Saya rasa yang di mana-mana pun, apabila kita hidup di dalam dunia, kita sayang pada history, kita sayang pada anak, kita sayang pada kerja kita. All this comes under what we call conditional love. Tiba-tiba kita lihat, mengapa pula kita nak rasa kasih sayang pada 300 MH, kita tak kenal mereka pun. Betul. Tapi tiba-tiba kita connected. Inilah artinya
apa yang orang panggil unconditional love. Apa pasal? Mengapakah negara lain tiba-tiba nak menolong kita? Apa pasal? Mengapakah kita semua berdoa? Mengapakah kita pergi ke masjid besok bersama-sama berdoa? Mengapa? Sebab kita ini di masa saat-saat seperti inilah kita boleh dapat menampilkan apa artinya unconditional love. Itu unconditional love itu memang ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam sanubari kita, tetapi kita selalu tekan lebih kepada diri kita. Apa yang untuk mempentingkan diri. Sehingga kan kita lupa pada kawan, kita lupa bagaimana kita harus hidup dan sebagainya. Titik-titik seperti inilah, kejadian seperti inilah yang akan dapat mewujudkan that resilience which you speak about, that unconditional love that we should be possessing, and that humanity. I think we have come to a point where we can now experience humanity, humanness and all that. And this is what's happening now. Kita boleh dapat lihat dengan mata diri. Kita perlu tunjukkan, kerana kita tidak perlu berbangga dengan teori bersatu dalam kepelbagaian, tetapi kita tidak mengenal antara satu sama lain. So ini merupakan satu kejadian yang dapat menunjukkan bahawa kita memang seorang manusia yang mempunyai insan, yang ada sanubari, yang ada fikiran yang tinggi. Kerana inilah saatnya untuk menampilkan semua nilai-nilai yang kita ada. Dan inilah yang kita nak mempraktikkan. Besok kita pergi ke masjid sekarang. Besok di masjid bukan saja kita doa kepada doa untuk penumpang, tetapi kita juga akan dengar serba sedikit daripada ulama tentang Islam dan sebagainya. Bulan yang akan datang ni FGIS akan buat satu perjumpaan di gereja dan kemudian di Buddhist Vihara. Di tiap-tiap satu bulan kita akan pergi ke satu-satu tempat ibadat dan akan dengar persepsi supaya kita dapat faham. This is the meaning of national solidarity, because if you do not understand, how will you come together? You cannot. Jadi inilah cara-cara bagaimana kita dapat sumbang kepada negara supaya dapat menumbuhkan, wujudkan national solidarity. Okey. Terima kasih pada Prof, terima kasih pada saudara Ahmad Fahmi dan juga saudara Jacob, dan kita harapkan pertemuan esok akan menjadi satu titik mula yang hebat untuk kita bergerak ke hadapan, way forward untuk menjadi sebuah negara bangsa Malaysia yang dikatakan bersatu padu dalam apa pun ujian yang kita hadapi pada ketika ini. 18 Mac esok di hari Selasa pukul 7 hingga 11 malam di Masjid Sultan Mirzan Zainal Abidin. Persahabatan Khidmat Antaragama akan menganjurkan program ini, akan dimulakan dengan solat hajat dan juga ucapan dari ketua-ketua agama yang boleh dikongsi bagaimana kita mencari MH370. Terima kasih kepada 3 orang panel pada malam ini. Jika ada sebarang pandangan anda, jika ingin berkongsi pandangan anda tentang ini, boleh hantarkan platform yang kami sediakan dan terus bersama kami untuk mendapatkan liputan terkini mencari MH370. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih. Okey.